Kedesaan daripada Allah SWT, insya-Allah. Baik ibu-ibu yang saya kasih sekalian, alhamdulillah dalam kehidupan harian kita hari ini masih lagi kita bernafas sampailah hari ini. Dan tempoh kita beberapa minggu ini dah ada beberapa orang sahabat yang mendahului kita. Bahkan ada juga saudara-saudara yang mudah pada kita, kadang-kadang anak menakan mudah pada kita, tapi Allah jemput terlebih dahulu. Ini membuktikan bahawa bila sampainya ajal itu tanpa dikira umur, ketika dan makan, tempat kita itu Allah akan ambil bila-bila masa, anytime. Mungkin ketika banyak baru ni yang heboh satu Malaysia kan, ada yang seorang ustaz penceramah tengah berceramah, Allah angkat darjatnya. Kemudian ada seorang imam selesai khutbah Jumaat, Allah angkat nyawanya. Jadi kematian-kematian yang husnul khatimah ini memberi ibrah, pengajaran kepada kita. Mereka diendingkan Allah dengan husnul khatimah. Bagaimana dengan nasib kita? Kita tak pasti. Contoh tengah ada bershopping di Long Wan, tergelecek tangga, jatuh, wah na'uzubillah lah kan. Janganlah orang ambil kita di tempat-tempat yang ramai-ramai macam tu. Lepas tu Allah ajar kita dengan doa, Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Husnil khatimah inilah sebaik-baik penghujung, penamat. Baiknya bagaimana? Wallahu a'lam. Ada setengah tu berpendapat kita meninggal dalam keadaan sedang mengaji majlis ilmu, ada berpendapat selesai menunaikan solat dan macam-macam. Dan baru ni yang kematian yang paling dicemburui sekarang ni kuasa viral kan, kuasa viral kematian satu keluarga yang imam di Segamat Johor. Anaknya Abdul Rahman. Teringat sama nama dengan anak saya. Saya kata, ya Allah, saya beritahu kat anak saya, abang, ni gambaran Abdul Rahman akan datang. Maksudnya kalau abang boleh macam mana Abdul Rahman itu mengimamkan Umi dan juga Walid, lepas dah tanggungjawab Umi dengan Walid. Bagaimana kematian itu diendingkan selepas dibuka TikTok dan sebagainya. Setiap TikToknya itu berisi bahan-bahan dakwah. Dan kematian ini kita kata pasal apa viral. Viralnya itu menyebabkan satu Malaysia mengenali keluarga Al-Quran ini, Hamlatul Quran. Ayah imam, mak juga terlibat dengan pengajian Quran, anaknya hafizah, hafiz dan hafizah, dan ada Quran yang mak ada tulis warkah bagaimana pengharapan seorang ibu kepada anak untuk memahami dan mendalami Al-Quran. Subhanallah. Jadi husnul khatimahnya begitu. Ada juga husnul khatimah yang baru ni ada ceritakan adik Ainun Mardiah yang viral juga kan. Bila kita perhatikan balik, bila kuasa viral ini daripada kita tak kenal siapa dia, menyebabkan kita kenal. Dan bila kita kenal, kita baca kisah-kisahnya, subhanallah, apakah amalan mereka ini sehingga menyebabkan satu Malaysia Al-Fatihah untuk mereka. Bayangkan kalau kata 2.2 juta rakyat Malaysia baca FYP tersebut dan turut bersedekah, paling kurang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sampai barakahnya kepada jenazah tadi. Jadi apakah amalan beliau, amalan mereka yang menyebabkan satu Malaysia ni mendoakan? Sama juga dengan yang yang terlibat dengan Nahas Elmina tu kan. Tanpa disedari, tiba-tiba kita tidak pernah menjangkakan sebegitu musibah. Sebab tu bila Allah sebut walanabanaku bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi. Allah sebut itu, bila Allah aku kabarkan kepada aku gemparkan kamu dengan musibah, dengan ketakutan, kelaparan. Dan sekarang kita sedang menghadapi begitu kan, dengan kekurangan stok beras dan sebagainya. Kita ke arah situ. Bila Allah sebut dalam Quran sesuatu benda, aku takutkan kamu, aku gentarkan kamu dengan wa naqsi minal amwali wasamarati. Maksudnya dengan harta, kurang harta kita dah gelabah. Kita gelabah. Kemudian kekurangan hasil tanaman. Jadi bila kita tenung balik, Allahu Akbar. Ayat ini 1400 tahun yang dahulu, tetapi sekarang kita mula rasa, kita mula nampak kan, berai-berai. Di sebalik musibah itu Allah sebut pula siapa allazina yang disebut pada mereka, dan mereka berkata wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa ditimpa musibah, dia akan kata sesungguhnya semua ini, kami ini daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Tiadanya beras, tiadanya makanan, tiadanya gula, semua itu dan nikmat daripada Allah SWT. Bila Allah tarik sedikit demi sedikit,
Kakak, ibu-ibu, yang ini adalah dari aspek ekonomi jualan. Kalau aspek kesihatan, saya ingat lagi, saya punya pensyarah di Universiti Malaya, semoga Allah kurniakan segala rahmat untuk beliau, berpesan kepada kami yang bakal-bakal pendidik ini. Yang pertama dia pesan, ustaz-ustazah yang dalam dapatan ataupun pendapatan kita dapat bukan milik ustazah 100%. Benar. Bila kita memahami, kita faham, kita dapat gaji bukan milik kita pun. Yang kita pergi beli barang, yang kita pergi sedekah, yang kita pergi kadang-kadang elok nak ada lebihan, Allah hadirkan pula rosaknya kereta. Rezeki untuk mekanik tersebut. Dan bila kata persoalan rezeki ni juga, beliau sebut pada kami, dia kata, ustazah, rezeki kita, kuota kita ni Allah dah tetapkan daripada Lauhul Mahfuz lagi. Maksudnya contoh, Yusni, beras yang kamu akan masuk dalam perut kamu adalah 300 kg sepanjang hidup kamu. Bila cukup kuota 300 kg itu, Allah akan reduce, Allah akan stopkan. Dengan apa? Sama ada dengan kita sendiri. Kena kencing manis, na'udzubillah, kena kencing manis ke, kena apa-apa tak boleh makan nasi, bertukar kepada roti-roti. Jadi kuota limitation untuk nikmat kita itu Allah telah tetapkan sebelum kita lahir lagi. Mungkin dengan cara sekarang ni barang susah nak beli, tapi kita sendiri ni mungkin dah cukup dah kuota. Dulu makan nasi bertambah-tambah kan, tambah pula akan jumpa nasi kandak kok nasi kandak warna kuning lah, warna bubuh pula, kuah banjir busyuk, seronok, sotong buncit pula, buncit sungguh. Lepas tu kempih lah beg duit kan, lepas tu bendi pula, lepas tu telur scramble egg tu. Dia kalau sekali dapat nikmat dah, Allahu Akbar. Ini ada peminat tak nasi kandak ni? Kalau pi belah Bali, dia ada satu kedai baru buka, alhamdulillah, kedai kandak Melayu. Nasi kandak Cenerai nama dia. Ada bak kenduri baru ni. Terpulang kalau kakak minat makan ada, terpulanglah. Saya tak ada lah nak limitation bak halalan thayyibah tu, terpulang pada kita. Jadi itulah sedikit mukadimah yang kita hadapi, bertitik tolak daripada kita masih lagi bernafas. Nikmat Allah bagi kepada kita, nikmat Islam dengan nikmat iman. Jadi hari ini boleh bernafas, boleh main lagi. Walaupun nak main tadi macam-macam masyaqqah dah. Baju lupa nak jemuk. Kita tengok nak jemuk baju, paling belakang 3 raga lagi. Saya lah. Dalam nak cari baju ni kena kai jumpa di bawah kena ayam pula. Tu pun suami dengan anak-anak mujuk daripada program kat Seriti yang mulai semalam kan. Satu hari dah, jadi selesai dah. Tak payah duk sedia breakfast semua kan. Cari baju pula di balik 3 gunung. Nanti balik pula kita lah. 3 gunung itu kita anggaplah ladang pahala kan. Jangan sambil duk lipat, duk menyumpah pula. Itulah menyesal, hari tu tak mau lipat. Saya rasa gunung itu misteri kan. Selagi tak lipat dia akan bertambah-tambah gunung tu. Tak penuh lah tengok kan. Dah naik sikit, surut dah. Moga-moga macam tu juga amalan kita. Tengok sikit, lepas tu mungkin bertambah insya-Allah. Ibu. Baik, kita tengok hadis yang kedua, tak silap saya, ikut catatan saya di sini hadis yang kedua. Yang pertama masa mukadimah hari tu sikit kita ada baca. Jadi hadis yang kedua ini pendek. Bolehlah kakak ibu-ibu nak hafal habis pada ni, hafal siap-siap. Saya pergi balik rumah dengan bangganya abang kat suami, bang dah hafal alhamdulillah satu hadis. Tak ada masalah Okey, saya baca dulu, saya baca dan mudah-mudahan ikutlah kita ambil keberkatan kan baca kalam kalam Nabi ni. Kita panggil sebagai akhbarul hadisun Nabi. Baik, an Sakhril Ghamidi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Okey, saya ulang, an Sakhril Ghamidi, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Boleh ikut okey, saya baca sikit, ibu-ibu kakak try ikut baca sama-sama. An Sakhril Ghamidi radhiyallahu anhu. Allah. Ni kalau kat kelas ni kena dah. Surah halih An Sakhril Ghamidi radhiyallahu anhu
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Okey, kita ambil sekali lagi, kita ulang. Qala, okey, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Okey, kita ulang, ambil terus Allahumma. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Okey, try kita baca. Boleh ingat kot 3 kali, senang je. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Boleh hafal? Try tutup, kita ulang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma mati fi balik boleh mengajar dekat surau taman. Pi booking kat pengurusi, alhamdulillah saya yakin dah. 1 2 3 4 5 patah perkataan sahaja, tak termasuk dengan al-Sakhri al-Ghamidi tu. Okey, kita tengok pengertian dia daripada Sakhri al-Ghamidi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengucapkan, baginda mengatakan, baginda bersabda, ya Allah, berkatilah bagi umatku di awal pagi hari mereka. Ni Allah Rasulullah doakan kepada kita, kepada umat dia, ya Allah, berkatilah, Allahumma barik li ummati, ya Allah, berkatilah untuk umat aku fi bukuriha, di awal pagi hari mereka. Lepas tu hadis ini dibawa item tajuknya keberkatan berada di awal pagi. Jika yang pertama kita bincang pasal kedudukan, dibawa sini supaya masyarakat ini takutlah api neraka walaupun dengan bersedekah secebis tamar. Dan yang kedua dia cerita pula sebagai orang yang baik, masyarakat yang nak cemerlang, baik akhlak dia, mulakan setiap hari kita di awal pagi. Sebab apa? Sebab Allah Rasulullah dah mendoakan untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkatilah mana-mana umatku di awal pagi mereka. Okey, kita tengok uraian hadis ini. Berkata Raghibi Asfahani, keberkatan itu ialah sabit kebaikan ilahi kepada sesuatu. Maksudnya illah, asbab. Keberkatan di pagi ni asbab untuk kita mendapat keberkatan Allah Subhanahu taala. Dan Ibnu Asir ni semua nama mufassirin dan juga ahlul hadis dalam mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah oleh Ibnu Asir ini, barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ni bacaan dalam tayat akhir kita kan. Dan sabit baginya dan berkekalan baginya apa yang diberikan kepadanya daripada kemuliaan, salah je sikit dan juga karamah. Sebut tentang karamah ini yang benar-benar saya kongsi sikit. Ini dapat pengajian daripada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Sa'ad. Okey, bersebut tentang karamah insaniyah, kemuliaan kita sebagai manusia. Bila ustaz cerita, saya terbayang, subhanallah, kita tak nampak sebelum ini, tapi bila kita dengar kuliah, kita mengaji, kita akan nampak. Nah, maksudnya bagaimana Allah mengangkat darjat kita ni, benar-benar kemuliaan sebagai manusia. Ustaz ni bagi contoh analogi, bila dalam Quran Allah sebutkan ketika mana malaikat pada awalnya dan peristiwa penciptaan Nabi Adam, mereka rasa agak galat berbicara dengan Allah, kenapa kau ambil bangsa ini yang terkenal dengan permusuhan, terkenal dengan tumpah darahnya, untuk menjadi ketua kepada segala makhluk. Nah, kemudian Allah balas balik kepada malaikat, adakah kamu mengetahui? Sebab tu dalam ayat tersebut memperkenalkan nama Nabi asma'ihim. Lalu malaikat kata, kami tidak tahu. Allah kata, kalau kamu tidak tahu dan aku akan memberitahu kamu, wahum ya'lamu, barulah kamu akan mengetahuinya. Lalu Allah memperkenalkan nama-nama tersebut kepada Nabi Adam. Satu. Mengajar Nabi Adam. Mengenali benda tersebut. Maka setelah diajar oleh Allah, Nabi Adam dapat menguasai dan barulah nampak karamah seorang manusia di hadapan para makhluk yang lain.
Ketika mana Allah minta supaya malaikat ini sujud, yasjuduna li Adam, sujud pada Adam. Ini ada ego. Tapi bila Allah dah tegur, Allah dah ajar, malaikat boleh ikut, tidak kepada iblis ataupun syaitan. Jadi bila syaitan bersumpah, baik, kalau benar engkau singkir kami ya Allah, kami bersumpah kami akan kacau anak cucu Adam sehingga hari akhirat, sehingga ke hujung. Sebab itu antara semua faktor seseorang itu dihumban ke dalam neraka adalah bermula daripada ego wa takabur. Bahasa bangga. Patutnya aku yang dipemimpin, tapi kenapa kau pilih Adam ya Allah, insan yang hina, sedangkan kita yang kutip. Dia kata kita malaikat pergi ambil sikit dekat gunung, tak mau. Dan kali tanah yang sudi menawarkan diri untuk jadikan asal penciptaan Nabi Adam itu. Ingat, takabur, ya, perkara paling besar yang akan menghumban kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kan seterusnya analogi dibuat kakak, ibu-ibu, kalau kakak perasan dalam aspek makan, aspek makan, Allah muliakan kita ni sebagai insan, sebagai manusia. Penciptaan kita elok kan, mata di atas, hidung di tengah, mulut di bawah. Ada kalau budak-budak dia suka tanya kan, pasal apa hidung ke atas, tak hidung di bawah, mulut ke atas. Jadi analogi yang diberikan Ustaz ini sangat-sangat bertepatan. Dalam aspek penciptaan ini dia ada relation dengan cara pemakanan kita. Dietitian kita tu yang menyebut makan manusia ini kan pelbagai jenis kan. Ada yang diet di mana? DSS, diet suku separuh. Ada yang guna buat IF, infer pada mana fasting tu. Macam jenis lah. Okey, cara pemakanan manusia itu ada relation dengan karomah manusia yang Allah muliakan. Contohnya, salah satunya kakak, saya pun baru perasan bila Ustaz tu sebutkan, saya berfikir, oh betul. Kita makan, kita akan cedok makanan mak kita kan. Dia akan melalui dan dia akan lekat di sini sebelum masuk ke mulut. Hidung sudah berperanan, hidung sudah mula nak cium dia. Kalau macam pelik, dia kan tak jadi masuk dalam mulut. Okay, kalau katalah Allah nak uji kita, ditukarkan mulut ke atas, hidung ke bawah, nak lalu ke atas ni, kita masuk makanan, masalahnya tak sampai dekat mulut, hidung yang sampai dulu kan, ataupun terbalik lah sebagainya. Kita akan makan dalam keadaan kita tanpa tahu makanan itu mudarat ke tidak. Cara pemakanan seterusnya nak dibandingkan dengan hayawan, dengan an-nabat semua tu kan. Binatang majoriti dia akan menundukkan kepala ataupun badan untuk makan. Dia tidak boleh ambil makanan mai, kecuali macam penguin serta lain lah kan. Bukan penguin mana? Panda-panda hak jenis ambil buluh makan tu kan. Majoriti binatang lain, kucing, anjing, apa lagi, ayam, semua akan merendah ke bumi untuk makan. Jadi akan menunduk. Kita hanya menunduk begitu ketika sujud lisajidin, sujud pada Allah sahaja. Tu Allah muliakan manusia. Sujud pada siapa? Sujud pada aku saja. Lisajidin, pada aku sahaja kamu akan bersujud. Tapi binatang nak makan kena tunduk. Majoritinya begitu. Tu tanda Allah ciptakan kita ni mulia dah. Tak usah ada beza lah pasal apa aku tak jadi kucinan, orang sayang semua. Pasal apa aku tak jadi lembu, senang. Lemak-lemak banyak ni jual. Jangan duk dibanding bezakan dengan haiwan yang Allah telah takrimkan kita ni manusia. Okey, seterusnya. Keberkatan itu berada pada waktu pagi. Imam Tabari mentafsirkan ayat 41 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ni dia awal pagi. Awal subuh. Katanya ibkar ialah waktu di antara terbit fajar sehinggalah waktu duha. Daripada pukul subuh sampai nak masuk ke waktu duha itu adalah waktu ibkar kita panggil. Dan ada satu kisah yang ulama yang anak dia berebut kan, ada dua anak lelaki berebut, yang si adik ni kata ayahnya memilih kasih kat si abang. Ayah dia bersyarat macam ni lah. Ayah dia kata kalau kamu nak berjaya, kamu kena keluar sebelum nampak matahari dan balik setelah tak nampak matahari. Maksudnya ayah dia suruh anak ni keluar awal-awal pagi dan balik setelah malam, matahari dah berlabuh dah. So anak-anak ni dia, yang kecil ni tak faham analogi yang ayah dia bagi.
Okey, dia tak boleh tangkap. Dia mesti juga dengan sifat dia bangkit lepas subuh dan sebagainya. So soal keberkatan, si abang ini terus berjaya. Dia ayahnya kata, keluarlah menggunakan dalil hadis yang tadi. Baginda Nabi SAW apabila mengirim ekspedisi atau suatu pasukan, Baginda SAW akan mengirim mereka di awal siang. Hanya sebarang perutusan akan Nabi bagi di awal pagi. Dan Sihon merupakan seorang pedagang dan ia mengirim perdagangannya di awal siang, maka hartanya menjadi bertambah banyak. Artinya keberkatan kita bekerja, keberkatan kita buat sebarang amal di awal pagi dah mendapat keberkatan dari Allah. Sebab apa? Sebab Nabi dah doa tadi, Allah barik li ummati fi bukuriha. Maksudnya bila kita buat kerja awal pagi ni, sebab itulah untuk anak-anak kita ajar supaya tidak tidur selepas subuh. Nah, kalau bagi anak-anak yang kat asrama terutamanya, hari cuti dia balik kampung, dia akan qada. Lepas main subuh dia akan tidur balik sampailah ke pukul 11.30 lagi. Yang kita pun mak-mak ni tak apalah, kesian kan. Kat asrama tak tidur, mohong. Kat asrama pun tidur siapa tu juga. Dalam prep pun tidur, dalam kelas pun tidur. Dan kalau ikut kajian kan, budak-budak ni, ada asrama ni lagi cepat mengantuk. Tak tahu apa siapa. Dia duduk bersembang malam-malam, gosip bawang semua tu kan. Banding dengan duduk di rumah. Jadi kalau anak asrama kita, cucu asrama kita balik kan, buat macam rutin asrama abang mereka. Sampai subuh sambung mak surat, lepas tu pilah nak jogging ke apa. Okey. Baca refleksi dia. Kelebihan memulakan pekerjaan pagi sangat banyak. Antara itu Nabi SAW mendoakan agar diberkati umat baginda di waktu pagi. Dan keadaan tubuh badan kita masih cergas setelah mendapat rehat yang cukup di waktu malam. Fikiran pun masih segar. Ni betul nah. Dan saya yakin benar-benar depan saya ni bukan bangkit pukul 6, 6.30 bukan kan. Sekilas wajah-wajah bakal syurga ni tengok pun dah tahu dah. Paling awal paling lewat pun 4.30 apa. Kan? Ni kalau mengaku kata riak pula kan. Akhirnya tak payah mengaku lah kan. Paling lewat 4.30 saya rasa benar-benar ni bangun. Ada juga bangkit pukul 3.30. Sebab memang kalau kajian yang kita dah pegang kata tidur 8 jam tu kan, rupanya mohong no. Saya pun baru tahu lepas umur berapa puluh dah. 8 jam yang kata cukup tidur itu adalah yang analogi barat buat. Teori barat. So kita tidur 8 jam start pada pukul 9 lah. 9 ke 10, 11 ke 12, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ikut kita baca balik sirah-sirah Nabi, yang Nabi tidur hanyalah 3 ke 4 jam untuk refresh badan kita. Ni kakak benar-benar saya tengok memang tegak lagi bagus lah. Semayang pun tegak lagi elok. Mana-mana kalau kami yang muda pun bangkit tu dah menyembah bumi dah. Menyembah lagu mana? Dia tunjai nak bangkit Allah. Lepas tu kalau anak-anak sekolah saya tanya, Ustazah, kalau kami semayang tepi makcik kan, makcik yang sakit tu dia akan makan ruang kami. Sebab apa? Sebab kan dia nak bangun susah kan. Dia tahan ni. Jadi tanya apa hukum dia Ustazah? Dah ada hang duduk sebelah dia siapa suruh kan. Dari sebelah tu terimalah. Boleh bangkit. Dan benda-benda kalau rasa perlu guna kursi, gunalah. Jangan duk rasa tak lengkap solat, tak guna. Daripada kita solat menyebabkan terganggu orang lain yang berjemaah sebelah, guna rukhsah yang Allah bagi. Boleh semayang guna kursi. Jangan bawa kursi pejabat macam ni. Jam keren kan, tengah duk sujud duk pusing, seronok main. Tu kalau ada anak-anak kecil seronok pula pusing kita dan kita tentang sekali. Kan? Ambil kursi yang disediakan untuk solat. Sebab saya tegur ni, sebab ada tempat saya pergi, ada ibu-ibu kita ni dia tak mau guna. Dia rasa macam apa, tak sempurna lah semayang kan. Dia nak berdiri betul. Kalau berdiri pun dah membengkok sebelah, tidak stabilize badan, membawa kepada kemudaratan, takkan khusyuk, nikmat solat tak dapat. Dan kita tak ambil hadiah daripada Allah rukhsah tu. Rukhsah Allah bagi daripada kita untuk solat. Kalau sakit lutut, kalau bahasa baling kata tu duk tebang lah, tu duk buat tu duk sakit, tu duk tahan sakit. Sampai nak turun, sampai kena berpaut pada telekung orang lain, hak orang tu pun turun kan, lekat telekung. Guna kursi Allah bagi dah rukhsah dia, cuma kena belajar cara solat sakit macam mana. Selagi mana kita boleh berjalan, qiyam itu perlu berdiri terlebih dahulu. Jangan main-main ni bersembang bagai nak rock ni daripada ni kan.
Sakit lutut milah, sakit lutut. Contoh sakit lutut. Ni kalau ceramah kat masjid baling lah kan. Ni sakit lutut tak tu makan tadi kena cuk ubi kali. Makan cuk ubi sakit lutut terus. Duk sembang berong-berong ni daripada pintu kan masuk. Pak, masuk dalam ambil kursi duduk. Allahu akbar. No, kan. Jadi nak semayang, nak duduk atas kursi merusuh, kena belajar, kena ada ilmu, no. Belajarlah semua ada bidang fiqh manhaji kita. Guna itu pun okey dah. Imam Syafi'i buat. Okey. Dan seterusnya, hal ini akan menjadikan pekerjaan yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar. Dan sebaliknya, mereka yang memulakan pekerjaan pada lewat siang tidak mendapat keberkatan daripada doa Nabi SAW. Ni betul. Kami yang bekerja ni memang rasa betul-betul lah. Dan kita terlepas daripada skedul asal. Contoh pukul 7 kita kena keluar dah. Kena start kereta, kena start drive semua dah. Kita telah terlewat hari tu. Semua harian tersebut akan jadi cacar membah. Katalah kakak pernah melalui kita kan. Kalau saya selalu macam tu. Once kita sekali terlajak 10 minit ke apa, starting kita tu kan, bangkit terlajak sikit ke, nasi tak masuk dah, pagi breakfast ke mana, tinggal roti gardenia saja. Lepas tu campur-campur keluar. Sampai tempat kerja pula, terlupa pula barang. Dia akan jadi kelam kabut. Ni segi psikologi organisasi. Macam tu lah. Okay? Jadi kalau mula pada awal, Alhamdulillah. Sebenarnya saya cemburu lah dengan bondo-bondo kat kak ni kan. Boleh main mengaji, bahagia kan. Pakai segak-segak. Bedak pakai bedak? Pakailah berhias sikit-sikit kan. Yang ada bedak Nuraisa pakai. Nak jual sini jual lah kan. Okey, sebab Allah bagi kesempatan. Mak saya selalu sebut, mak mentua saya kata kan, dulu mak kerja tak boleh nak mengaji, lanilah mak nak qada balik. Memang ikut bahagialah. Masjid mana mengaji, ada pergi pusat pengajian. Jadi kakak, ibu-ibu yang berkelapangan macam ni kan. Inilah kita panggil apa? Run habis lah. Run your life habis-habis. Untuk tuntut ilmu, bersilaturahim dengan rakan jemaah. Kalau ada jaulah, rehlah yang masjid ni buat kan. Ikutlah. Sebab orang kata, buat apa jalan-jalan, pergi buang masa tak. Waktu musafir kita tabah tu isi dengan akifi, isi dengan munajat, tazkirah. Dan kita musafir itu Nabi sebut yang itulah nak kenal sahabat. Dan doa orang musafir itu juga antara doa yang mustajab. Jadi kalau masjid Abdul Rahman nama dia. Masjid apa? Abdul Rahman kan? Betul tu. Buat jaulah pergi mana-mana kan, ikut. Pergi ke Australia, pergi kutip apple, main dengan kangaroo. Dulu kerja tak ada main kangaroo kan. Dah tua-tua ni, dah berumur ni, pencin, pergi main kangaroo. Bagi salam kangaroo, kutip apple, makan fresh. Lepas tu duduk sekolah, buat pula jaulah umrah ke masjid ni buat. Ikut. Ambillah masa yang sepenuhnya untuk menikmati hidup kakak. Benda-benda yang dah berkorban banyak dah. Berkorban lama dah. 20 tahun, 30 tahun berkorban untuk organisasi ataupun berkorban untuk urus rumah tangga. So sekarang ni nikmatilah hidup. Tapi jangan terlajak pula. Dan kata Ustazah Husni suruh pi rehlah pi nikmati hidup. Tengok-tengok duk jumpa zakan kan, duk berzumba pula jam. Zumba tu boleh kakak buat. Masjid ni buat. Buat tapi kita sajalah. Tapi dah kalau umur kita ni duk kena minum susu Enlin kan. Janganlah duk berzumba hard over. Satgi perak-perak batah pula nak solat payah dah. Jadi ambil wasatiyah, bersederhana. Mana senaman tanam pokok-pokok buat. Setiap tu zikir, setiap tu ibadah. Jangan kita pula menghukumi orang lain. Nampak Kak Milah tak main masjid, duk tanam pokok bayam Brazil kan. Buat apa Kak Milah tu? Bukannya makan pun bayam Brazil tu. Biar pilah. Dia nak tanam itu, mana tahu sambil tanam tu dia berzikir dapat pahala banding kita ini yang main mulut tu. Kita bahasa budak-budak sekarang mula capui kan. Mula capui habis pahala. Jadi kehidupan kita di akhir-akhir ini, di akhir zaman ini kan, berhentilah menghukumi orang lain. Bukan tak bagi jaga kain orang, bukan. Dalam bab mungkar kena jaga tepi kain orang. Tapi kalau bab ibadah, pertingkatkan kita, jangan duk menghukumi kata orang tu tak cukup amal, orang tu tak ni, tak payahlah. Jagalah diri kita, ku anfusukum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita daripada api neraka. Dan mengikut saranan Nabi, tengok dar jiran kita pula. Dan jiran pun bergaduh.
nampak dia beli sofa baru, kita pun hantam sofa baru. Lepas tu tengok dia buat TikTok baru, kita pun balas TikTok sambil dia gorengkan masin kan. Nak melawan sedia. Tak payahlah, hiduplah tenang-tenang ayat ini insya-Allah. Jadi segala pengajaran dia, insan sejahtera ialah mereka yang merebut peluang untuk bekerja ataupun belajar di waktu pagi kerana keberkatan berada di waktu pagi. Yang benar-benar sediakan sarapan untuk keluarga, sidai baju semua di awal pagi itu, yakinlah bahawa kita telah mendapat barakah daripada Nabi, sebab Nabi dah doa untuk kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bila kita sambil sidaikan tu senyum, sebab kita dah dapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masa kami dapat penerangan ni pun kan. Allahu akbar, subhanallah. Kita dah rasa Allah. Maksudnya Nabi sentiasa hidup dengan kita. Sebab Nabi dah pesan banyak kan. Dan setiap perbuatan kita itu, setiap apa yang Nabi pesan buat macam mana, Nabi sedang hidup dengan kita. Dan of course Allah itu asyahid wa raqib, sentiasa tengok, mengawasi kita buat. Sebab tu kita nak tanamkan rasa ni dekat kita dan juga anak-anak kita. Setiap benda kita buat apa jua, Allah sedang menyaksikan dan berkat Nabi itu ada. Kalau dia boleh pegang macam tu, mainlah macam mana keadaan sekalipun Allah akan pelihara. Sebab itulah ni ketika mana ada satu usaha pihak-pihak yang tidak patutlah mencabar undang-undang hukum Islam. Sepuak ini yang diketahui oleh wanita ni lah, saya tak ingat sistem Islam lah, dia bukan kena hukuman apa-apa pun. Kalau saya pernah sebut, saya minta maaf, saya ulang lah, tapi saya kena sebut. Kalau ni yang mereka ini mencabar undang-undang enakmen syariah Kerajaan Negeri Kelantan. Bila kita tanya kenapa, press tanya wartawan tanya, kenapa nak cabar 47 tu kan? Adakah puan ni pernah kena sabit dengan hukuman aras? Maknanya tak pernah. Kita orang saja je nak test. Ni bayangkan orang Islam kita Islam, wallahu alam dari segi akidah dia, tapi namanya menunjukkan dia seorang muslimah. Bersama dengan geng-geng mereka ini mencabar agar ditutup, digubal semula undang-undang Islam. Benar-benar ni isu ni berat sikit, sebab kita ada civil laws, kita ada syariah laws. Yang menjaga hak-hak orang Islam ini ialah syariah laws, sebab kita Malaysia ini berpusat kepada civil laws. Okey, bila bertemu sekarang ni ada satu usaha. Dulu kalau ingat ada seorang lelaki nama dia Iki. Iki itu ditahan kerana disabitkan kesalahan syariah kerana masalah liwat. Tak saya minta maaf saya sebut masalah liwat. Dan mahkamah syariah jatuhkan denda pada dia. Tapi dia tak puas hati, dia bawa kes ini ke mahkamah persekutuan atas dasar human rights. So he's a man, dia boleh buat macam-macam, dia kata. So bagi civil law, bab-bab homoseksual ini adalah boleh. So kalahlah mahkamah syariah ketika itu. Bayangkan, kita bertahan kakak, ibu-ibu, kalau kita belajar tentang janayatul fil Islam, jenayah hukum yang sudah Allah letakkan, kita sedang berpegang bahawa sekarang kita ni berada dalam fasa ta'zir, yang mahkamah diberi kuasa untuk jatuhkan hukuman kepada kita. Sebab kita tidak ada hudud, kita tidak ada kisos. Kita bergantung kepada hukuman mahkamah yang adil itu untuk sebarang kesalahan. Dan bagi kesalahan yang peringkat yang kita ini, yang Sultan Naungi kita, yang mahkamah syariah jaga ni, kita doa supaya tidak dicabuli, tidak disentuh oleh mana-mana pihak yang tidak mahukan undang-undang Islam. Mereka takkan berhenti kakak. Kita kata jauh pada kita tak rasa apa. Tak rasa apa itulah yang menyebabkan konsert 1975 ke. Kakak ada tengok yang lelaki menyanyi, lepas tu dia minum arak modok mabuk-mabuk, lepas tu dia bercium dengan lelaki gitaris dia. Sebab tu tidak berlaku di Malaysia. Jadi puak-puak ini semakin masuk, bahkan dia siap promote melalui jam-jam tu. Untuk anak-anak kita kan, LGBTQ ni ada jam warna-warni promote untuk LGBTQ. Ada lagi LGBTQRS sampai Z lah. Dia ada banyak jenis penyakit. Tu bahaya akhir zaman. Jadi kita sebagai ibu-ibu, sebagai wali pada anak-anak kita, pertahankan. Selalu ajak anak kita baca ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Tu hadis doa yang maksud yang Nabi ajar untuk kita pertahankan akidah. Ya muqallibal qulub, wahai pemegang hati-hati kami, sabbit qulubana, sabit, teguhkan
Apa tak sedap sedikit. Bagi ketat lah. Ketat, teguh, ketat, bagi rapat. Nah, qulubana ala dinika, ke atas agama kamu. Ke atas agama mana? Atas agama Islam. Kita doa kita sendiri ni kakak, benda-benda kita tak pasti dah macam mana ending kita, wallahu alam. Na'udzubillah lah daripada terlibat dengan sebarang kemurtadan dan sebagainya. So doa itu perlu kita baca, kita hafal, kita hadam, dan kita bawa ajak anak-anak, cucu-cucu kita baca doa dengan Allah. Paling kurang setiap rumah lazimi maksurat. Tak mampu 2 kali, sekali. Nah, kena buat kakak. Akhir-akhir ni sangat teruk kita terima. Dia bukan setakat dakwah yang free-free je. Memang dakwah mai dahsyat nak berhadapan. Sebab itulah kalau ikutkan saya taklim lah, tak maulah nak bukan tak mau, macam nak kata segan, malu nak main mengajar kat masjid-masjid ni kan. Sebab kita pun masih belajar. Tapi bila memandangkan macam ni, siapa nak tolong sampaikan pada masyarakat, saya gagah juga nak ambil tauliah dekat kerajaan negeri semua tu kan, dengan sultan, ambil exam pun semua. Sebab memikirkan fardu kifayah lah. Bahkan bagi saya jadi fardu ain. Saya tahu tapi tak sampaikan, dan rosak pula orang sekeliling saya. Na'udzubillah min zalik. Nah, faham no? Kalau ikut kita time macam ni, kita kalau tak mengaji kan, saya nak berada di tempat benda-benda, tempat kakak. Saya ada kelas, saya masuk kelas mengaji-mengaji, ikut Ustazah Lim pula. Kalau ikut hati kita, kita punya iradah kehendak tu, nak feeling lagu tu je. Feeling pula, nak healing. Main mengaji, main dengar orang cerita, cari ilmu, nak teringin. Tapi sampai bila? Takkan saya nak mengaji saja, kena tolong sampaikan pada benda-benda, dengan harapan benda-benda akan sampaikan pula kepada anak dan cucu keluarga kita. Boleh no? Boleh teratur. Macam sedih hari ni. Saya pun habis idea nak buat melawak kan. Tak larat nak melawak lah, letih kan. Semalam melawak dengan budak-budak. Nah, budak-budak ada ceramah dekat Sedim. Orang anak kita no lagu tu lah no. Abang atau remaja kita. Saya ingat remaja kita ni dia suka zaman kita tengok cerita-cerita, tengok TV artis-artis. Rupanya sekarang dok kan. Dia pun tak minat dah artis. Kalau tanya siapa dia ni, cuma yang kalau minat Korea tu yalah. Kalau tanya siapa dia pelakon apa yang Toto Wan Maimunah kan, telah tak kenal dah. Langsung tak kenal. Hari tu saya cerita pasal yang Allah yarham Mek Hafsah meninggal kan. Sibuk tanya pasal siapa dia, tak tahu siapa dia Mek Hafsah. Lah dalam TV berita pun tak tengok dah. Gempa bumi kat Maghribi tak tahu apa. Elmina tu tahu pun sebab ada penceramah main cerita sebelum tu. Saya test satu sekolah tu kan. Tahu pasal kapal terbang, tahu mana tadi ustaz ada cerita. No. Nak harap tengok TV, tengok dekat handset cerita-cerita yang berita-berita tak ada dah. Cerita pasal beras tak cukup pun dia tak tahu pun kakak. Kita tak tahu. Sebab tu generasi sekarang kita panggil generasi strawberry pula. Cucu-cucu kakak ni kita panggil strawberry punya generasi. Dulu generasi XYZ kan. Alah ni anak-anak muda kita panggil strawberry. Dia manis, menawan, tapi cepat lembek. Bahasa dia. Hati dia tisu. Ni muka fragrant, brutal ni, parut ada. Sentuh sikit kan, teriuk hu. Sama juga. Saya dapat pindah mai sini balik kan. Alhamdulillah. Nak tinggal di sana tu. Hak lelaki ni main duk meruntun. Saya kata ya Allah, muka ganas ni. Hak geng-geng apa lompat asrama, lari semua tu kan. Tapi teriuk hu. Saya kata ya Allah, macam mana apa nak memimpin jadi Al-Fatih kan. Fregai. Tapi hati dia hidup lah masuknya. Tu nak bang. Kakak balik nanti tengok cucu kita strawberry ke ni, strawberry ke kan. Tengok generasi strawberry, cantik, manis, tapi cepat lemau, cepat lembek. Maksudnya dalam tu tak kuat. Jadi kita bawa hadis kita ni untuk cerita kepada anak-anak kita. Jadi seterusnya pengajaran, elak diri daripada bersifat malas dan tidur selepas subuh. Ni benda-benda dok, saya rasa dok kot. Sebab tu Datuk Hafizah Musa kata, nasihat ini akan sakit kalau kena pada kita yang ada penyakit tu. Contoh kalau saya sebut macam ni kan, jangan tidur sampai subuh. Bagi kakak benda-benda yang tak pernah tidur pun tak rasalah. Dia tak rasalah nasihat tu. Tapi bagi mereka yang memang tidur, memang membuat penyakit itu ada, dah rasa sakit dengar benda tu. Contoh saya ceramah, saya kata kita muslimat ni kena jaga aurat atas sampai ke bawah kan. Yang kakak ni hak memang dah pakai jubah tutup dituk dah ni, hitam pula tu, ada merah, siap dengan telekung, pakai mask kan nikah tu, pakai ni mask terus
Nak rasa apa? Memang dah buat kan. Tapi mau dalam kalangan kita semua ni ada lagi hak ada sidai baju, dia sepukkan tuala saja kan. Lepas tu angin main. Shiu. Macam ke syurah tahir kan, terbang sama tuala tu kan. Orang nampak kan. Mungkin yang tu dia akan terasa lah. Dia akan sampai. Ustazah Hafizah Musa kata, kalau kata hati dia sekarang ni bila dia dengar nasihat dia panas. Dengar nasihat dia panas. Maksudnya dalam hati dia, batin dia tu ada penyakit tu. Yang tu yang kita nak sembuhkan. Kita datang dengar dengan nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu sendiri nasihat. Bila kata Islam kata, wahai perempuan, labuhkan pakaianmu, labuhkan tudungmu, tutup dada semua kan. Tu nasihat. Islam ajar nasihat. Dan ada anak-anak muda bertanya saya kan, Ustazah, soalan simple-simple ni. Kemarin dia tanya apa? Boleh tak makan hamburger? So dia fikir apa kaitan hamburger jadi haram tang mana kan? Tapi dia relate macam tu. Dia kata Ustazah haram kan? Pasal apa? Kalau kita makan dia kita nganga dia pecah. Kan ada yang challenge dalam TikTok. Makan burger sekali suap. Hamburger lapis banyak nganga. Atau ada yang mati sebab rahang apa? Ya, tak lihat Lepas tu dia tanya, kalau macam tu haram tak sah kan? Saya kata bagus budak ni. Dia fikir setiap makanan yang halal tapi dia mudarat akan buat pada haram. Bagus dia fikir. Dia tanya pula yang kedua, Ustazah, boleh tak saya nak main patung-patung apa tu? Lego-lego. Kata pasal apa yang tak boleh? Kalau saya jadikan hiasan saya tak main, tapi saya beli saya tempel-tempel kat dinding, tak boleh kan? Oh bagus otak dia. Bagus, dia maksudnya dia memahati dan dia faham dan dia memang dia mengaji. Hiasan kan tak boleh kan. Tapi buat kata patung Lego kecil-kecil tu. Yang ni dia nak bincang pasal patung betul. Patung yang dijadikan sebagai perhiasan semata dia akan bawa kepada seperti patung dalam rumah yang malaikat tak masuk. Tu anak-anak kita nah. Dan yang ketiga, waktu pagi adalah waktu yang sangat sesuai bagi melaksanakan tugas-tugas penting. Yang ni yang benar-benar buatlah. Yang mana nak tolong cukup misai suami pagi, nak janggut suami trim-trim. Biasa buat. Kan dia tak harap kakak. Suami saya tak harap, dia kata tosah duk tebang kan. Tosah duk buat habis luka. Ni tapi ada kat sini tolong kepit kuku suami. Ada buat lagi tak? Ada buat lagi. Tak kira suami lama ke suami baru ke sama je. Buat ni kan. Lepas tu time ni lah nak iron, time ni semua lah. Dan hari Jumaat dan Sabtu bagi kita adalah hari yang penuh barakah kan. Hari yang rasa ya Allah very healing time lah. We time, me time. Masa untuk anak-anak makan, doa semua. Itulah kebahagiaan untuk kita nah, insya-Allah. Jadi ibu-ibu dan kakak, kalau ada apa-apa persoalan, saya minta maaf saya tak boleh nak drag lama. Saya lagi kesian pula kan orang yang menunggu di sana. Nah, saya punya sebab kalau ambil tiket flight pagi tadi pukul 7, saya dah fikir kalau saya cancel di sini sebab cikgu Abu nama penuh apa cikgu apa? Saya cikgu Abu Anas. Kalau cikgu Abu Anas saya nak cancel, saya buat boleh tak saya nak tangguhkan kan? Ayat cikgu Anas bukan membenarkan. Ayat dia ayat statement kuliah bermula 8.30. Statement dia begitu kan. Saya nak cakap nak minta tangguh tak sampai hati. Sebab nak jumpa ibu-ibu pun nak tumpang keberkatan ni pun berapa kali sebulan kan kita jumpa kan, susah. Jadi fikir-fikir balik, flight tak boleh ambil pukul 7 pagi tadi. So kita ambil lah ferry kan. Ferry pukul 1 saat lagi. So departure 1 hour before departure kan. So saya kena rush lah. Saya minta maaf kepada semua ibu-ibu. Dan sebelum tu seperti biasa saya nak buka ruang infak kepada ibu-ibu untuk Ma'had Ibnu Umar. Dan saya dah jemput siap-siap lah pada semua untuk ke program kuliah berselawat kita buat dekat tapak Ma'had tu. Jangan saya cari. Lupa. Allah SWT. Mana dia? Padang Serai berselawat. Saya jemputlah ibu-ibu semua 27 Oktober 8 malam. Yang ni usaha kami jugalah untuk mencukupkan dana bagi penubuhan Ma'had Ibnu Umar. Ma'had Ibnu Umar ni dah akan ada daripada start pada taska start pada tasti kindergarten tu, lepas tu dia ada yang pasti untuk sekolah kanak-kanak dan terus sekolah rendah seriti dan akan ada semiti. So kompleks tu kita panggil Ma'had Ibnu Umar lah. Okey, di Terat Batu. Jadi Padang Serai berselawat ni insya-Allah 27 Oktober 2023 Jumaat 8 malam. Share semua mai lah. Dan saya buka ruang untuk ibu-ibu dan
semua sahabatlah untuk berinfak pada pagi Jumaat ini. Dan kita doakan setiap infak kita tu ibarat seperti mana Nabi sebut sebagai benih gandum kan. Satu jatuh bercambah semula 70 dan sebagainya. Nah, mana ada kata dia? Allah kabar. Saya mendapat manat lah daripada Datang Kuasa untuk run bagi sumbangan lah. Nah, insyaAllah setakat ni Tuan Guru Syekh Zainal Asri, lepas tu try tengah minta untuk Habib, kita ramai. Dan kalau kakak perasan Alhamdulillah, syiar Islam itu semakin apa? Kata semakin nampak banyak yang program-program macam ni yang melibatkan tuan-tuan guru ni, alhamdulillah dapat sambutan. Maksudnya orang sudah bersedia dan terima. Dalam masa yang sama kakak kena sentiasa beringatlah pada fitnah-fitnah akhir zaman, fatainul akhir zaman, dan sentiasalah bersedia untuk orang panggil apa? Berterusan buat amal apa jua keadaan. Usah dihiraukan kata-kata manusia, kerana yang disyariah hanyalah redha Allah SWT. Manusia ini buat sampai bila pun takkan pernah puas hati dengan kita. Kita perform very well pun in our organisation kan, perform very well pun tetap akan ada kata-kata yang side negatif. Tapi dengan Allah, kita kata macam mana sekalipun, bersangka macam mana sekalipun, tetap Allah terima dan jaga kita. Dan semalam tadi saya dapat teguran juga daripada suami kan, ketika mana kita biasalah common sense kan, kita berpindah ke tempat baru, kita nak sesuaikan diri, nak kita akan macam teringat tempat yang lama, kita buat compare kan, why kat sini tak ada macam tu, why sana tak ada macam ni kan. So suami saya kata, kenapa kita manusia ni suka mengambil kerja Allah? Maksudnya kenapa kita ni suka duk predict benda yang di luar bidang kuasa, sedangkan itu adalah kerja Allah untuk hamba dia. Kenapa kita ni, dia kata, pasal apa Umi tak bersangka baik dengan Allah, tidak percaya dengan apa yang Allah letakkan dalam hidup kita lah. Allah dah atur bagaimana. Dan kadang-kadang dalam surah Baqarah Allah sebutkan, kita rasa yang tu baik untuk kita, khairun lahu, baik untuk kamu, tapi sebenarnya benda itu adalah syarrun lahu, benda itu adalah buruk untuk kamu. Yang kita selesa kadang-kadang yang itulah tak elok untuk kita, yang kita tak boleh tak boleh move on, tak boleh terima, itu terbaik untuk kita sebenarnya. Dan sebab itulah jangan kita ambil kerja Allah SWT. Jangan kita ini melebihi hak kita sebagai hamba Allah. Mana yang mampu kita buat ialah paling limit dia ialah patah tadi lah. Lihat budul ibadah kepada Allah dan minta doa 100%. Allah tidak akan menzalimi. Jadi saya nak bawa benda-benda pada hari ini, taguhkan kita semua ini, yakinlah dalam apa keadaan Allah tak pernah tinggal kita walaupun satu saat. Kita pegang yang itu, insya-Allah. Moga-moga kita mai hari ini dapat ilmu sikit pun tak apa, banyak alhamdulillah. Balik sebar-sebarkan, pegang, jagalah anfusakum wa ahlikum nar. Jaga kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Tak payah pergi jauh-jauh. Tak payah semua kena pergi ceramah. Tak payah semua nak pergi keluar berdakwah distrik, semua tu tak payah. Cukup mulakan dengan keluarga kita, dan kalau ada kemampuan, ada kelapangan, nak follow gerakan dakwah untuk pergi berdakwah pada orang semua tu, tafadhal, insya-Allah. Allah tolong semua Allahu alam. Kita tangguhkan dengan sedikit bacaan doa. Kita istighfar dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullahalazim. 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 Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fi kulli umur din, fi kulli umur dunya wal akhirah. Allahumma sabbit qulubana ala dinika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wasikillahu marabitataha wa adimudaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jami tawakkuli alaik wa yaha bima'rifatik wa amishha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minam taqabbal ya karim. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.